Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك. أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والفقهاء المتقين والعلماء العاملين وخصوصا لأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي وخصوصا لأرواح شيوخنا وأرواح شيوخنا وإلى روح المصنف سبيل محتدين الشيخ أرشد البنجري وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan jazak. Jadi terima kasih sungguh pada penganjurlah, terutamanya Ustaz Azam, cucu bagi Allahyarham Syekh Abdullah Tahir. Sebab dengan pertama kali kami dah pernah buat di Madrasah Bunuk Payung ni, first buat. Dengan maknanya kitab belum diterbit di mana-mana pustaka, di mana-mana terbitan. Kemudian dalam keadaan kurang, dengan makna kitab pun hanya sekadar photostat PDF, bawa print out, kemudian photostat apa semua, jadi terlampau banyak kekurangan first daurah. Tapi dari segi sambutan tu kami tak sangka sungguh, sampai dari Terengganu pun mari datang juga. Berapa orang lah kawan-kawan, bukan seorang, bukan dua orang, bahkan berapa orang, ramai juga. First daurah di Bunuk Payung. Itu selepas saya buat di Berangan. Sebab pertama kali saya menulis dengan tangan, kemudian selepas tulis tangan tu buat baca pertama kali di Pondok Berangan Tumpat. Sebab saya seorang pelajar di Pondok Berangan Tumpat. Datang di tempat Ustaz Azam ini hanya seminggu sekali, baca kitab Mukhtasar Muhazzab dan Risalah Mantik Syekh Yasin Padang. Kemudian daripada daurah itulah, daripada tumpang, asalnya tumpang je, kemudian jadi tetap selama seminggu sekali. Itu pun tumpang barakah daripada barakah tempat. Ada ke barakah tempat? Ada ke fadilat tempat? Ada. Mana dalil kata ada fadilat tempat? Banyak. Di antaranya kan ada suatu kaedah yang masyhur dalam qawaidil fiqhiyah tentang fadilatul makan. Bila seseorang beribadah kemudian tertinggal fadilah nafsul ibadah, diri ibadat tu tertinggal. Contoh, dia pergi masjid untuk solat fardu, tiba-tiba dia nak solat fardu, jemaah selesai, maka nafsul ibadah, diri ibadat tu luput dari segi pahala jamaah.
Adapun dari segi fadilah makan jamaah, dia masih dapat lagi, iaitu tempat tersebut untuk berjemaah, maka dia dapat fadilah makan berjemaah. Nak cerita apa? Nak cerita kata ada juga fadilat tempat. Maka tempat ini banyak kelebihan dia, kerana ini adalah tempat Allah yarham Syekh Abdullah Thohir. Dan maklum siapa Syekh Abdullah Thohir itu. Di antara ulama yang masyhur, bukan sekadar di Malaysia kita, bahkan di luar negara, fatwa ni pun masyhur juga. Kemudian ni pun tumpang barakah daripada cucunya Ustaz Azam sendirilah. Lepas tu saya pun agak segan juga, sebab Ustaz Azam pun dari segi ilmu pun banyak juga. Semua kami banyak tumpang Ustaz Azam. Ustaz Azam main ngaji juga. Habis itu yang pertama. Kemudian terima kasih juga, jazakumullah khairan jazak, pada kawan-kawan belakang, background yang di belakang, di antaranya Ustaz Bahaki sendiri, kemudian Ustaz Amirul sendiri, Ikram, Abai Fairul. Diorang tu banyak tolong belakang lah. Dan yang tolong buat poster ni adik ipar, kemudian di antaranya juga Naufal UKM Bangi. Terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Cuma nak beritahu kata, ini semua kalau tidak ada mereka, saya rasanya saya tak boleh baca kitab kat sini, sebab saya pun tak pandai nak mengurus IT ni. Di poster pun tak pandai langsung. Bahkan saya sendiri pun masih belum menggunakan Facebook, hanya sekadar WhatsApp dengan Telegram untuk media sosial. Habis itu. Kemudian tentang sedikit Tanwil Muridin ini, sejarahnya sedikit. Asalnya saya baca kitab Mukhtasar Muhazzab Muzakarah di Pondok Berangan Tumpat. Kemudian masa baca kitab di Pondok Berangan Tumpat, kemudian kawan-kawan datanglah, berapa orang, ramai juga, alhamdulillah, datang ramai muzakarah di situ. Kemudian ada beberapa orang asatizah yang datang, di antaranya guru saya mengaji sendiri, guru saya mengaji Quran, kami panggil Abim Mat Geting. Jadi di antaranya Abim Mat sendiri pun pernah tanya masalah tentang dalam kitab Sabilah Muhtadin, kerana ada beberapa iskal. Maka bila ada iskal, maka perlu disorehkan, perlu dinyatakan. Kemudian saya pun menyatakan dengan jalan lafaz dengan mulut. Bila kita dah terang dengan lafaz dengan mulut, ingatkan dah selesai dah, maknanya dah jelas, okey, tak timbul iskal. Kemudian soalan yang sama ditanya kembali. Selepas ditanya itulah saya terlintas kata, alang-alang ni saya lebih baik saya menulis. Asalnya tulis sekadar untuk buat sekadar tulisan biasa, simpanan. Kemudian masa menulis itulah ilham datang, Allah bagi ilham untuk terus alang-alang buat kitab. Itu yang hasil kitab Tanwir. Kemudian di daurah tanpa ada mana kata alwan, tanpa ada mana semakan, sekadar doa-doa daripada beberapa orang guru, buat first di Bunut Payung. Dan alhamdulillah kitab ni juga kami dah pernah buat di Pusat Islam UKM Bangi, cuma bawah Akademik Talaki Turas. Itu pun banyak jasa juga, tolong bantu cetak Akademik Talaki Akademik Jawi, Akademik Jawi Bangi. Akademik Jawi Bangi yang mencetak ni. Jadi Akademik Jawi ni lah yang di antara pun banyak juga jasa bagi saya. Banyak diorang tolong bantu cetak, kemudian sebar, bahkan dah sampai ke Indonesia. Kami pun tak sangka sampai sambutan di Indonesia pun, alhamdulillah kitab ni. Habis itu sedikitlah sejarah. Itu sejarah boleh tulis kitab Sabilah. Kemudian dan kalau tengok pada mukaddimah itu sendiri pun dah dilihat oleh beberapa orang guru saya. Itu semua guru-guru saya mengaji. Di semua guru-guru saya, bahkan ada saya mengaji secara personal, seorang-seorang. Di antaranya kalau guru falak sendiri, iaitu Ustaz Hanafiah Falak Johor. Itu saya mengaji seorang-seorang di Johor. Kemudian pernah juga mengaji dengan guru kami Babo Wan Autad, Cicit Syekh Ahmad Fatani. Cuma saya minta Babo Wan Autad buat sedikit kata aluan, Babo tak dan. Babo Li Sekam pun saya pernah mengaji, saya minta Babo Li Sekam juga untuk tuliskan kata aluan. Babo Li pun tak sempat. Babo Li kata dia hanya bagi nama je. Dan nama Irsyad Musallin ila Awqatis Sabilil Muhtadin, itu nama yang diberikan oleh Babo Li Sekam.
Habis itu, itu sedikit tentang pengenalan kitab Tanwir Muridin. Kita mengaji falak ni sikitlah pengetahuan. Mengaji falak ni bukan semata-mata kita nak pergi alim falak sehingga kita boleh buat kiraan masa, buat kiraan kiblat. Rasanya itu mungkin terlampau jauh. Sekadar kita mengaji kenal mustalahat, itu paling penting. Kerana banyak mustalahat falakiyah yang diguna pakai oleh fuqaha, bahkan diguna pakai juga mutakallimin. Contoh masalah falakul a'zam. Apa tu falakul azam? Itu yang diguna pakai oleh mutakallimin. Kalau mereka yang mengaji kitab-kitab mutakallimin tentang usuluddin, mereka akan jumpa tentang perbahasan masa. Khilaf di antara ulama apakah masa itu. Dan di antaranya takwil yang pertama, masa definisi yang pertama adalah falakul azam. Nanti kita akan terangkan sikitlah tentang masa. Cuma nak beritahu kata falak ni mustalahat falakiyah diguna pakai banyak tempat. Bukan semata-mata pada fuqaha, bahkan diguna pakai juga mutakallimin. Habis itu, okey, masuk pada perbahasan. Kadang kita orang dulu tak ngaji banyak pun, tapi dari segi barakah manfaat kita pun nak gitulah, ngaji sikit tapi dari segi barakah manfaat. Diorang mengaji kadang ngaji dengan 3 fatah je. 3 fatah, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. 3 fatah, tapi alim allamah. Bahkan dari segi perbalahan tak timbul pun. Ngaji 3 fatah je. Tapi kita kenapa kok semakin masdar, sumber ilmu tu makin banyak, mudah untuk dapat ilmu, tapi kok mana makin perbalahan tu makin wujud. Bahkan benda khilafiyah pun dibahas sana, bahas sini. Sehingga terkadang putus silaturahim. Sebab apa? Wallahu a'lam. Habis tu, selingan sikitlah. Tanwirul muridin ala sabilil muhtadin. Al-musamma aidan bi irsyadil musallin ila awqati sabili muhtadin. Tanwirul muridin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab Fathul Mubin fi ta'rif mustalahal fuqaha wal usuliyin. Dalam kitab Fathul Mubin dia membahaskan tentang mustalahat istilah fuqaha dan usuliyin. Dalam kitab tersebut Syekh musannaf kita Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi dia ada mengatakan tentang beberapa maksud minat ta'lif. Tujuan sesuatu penulisan itu ditulis. Apa tujuan sesuatu penulisan itu ditulis? Maka disebut situ 6 tujuan. Pertama, syai'un dam yusbik ilaihi fayu'allifu. Sesuatu tu belum pernah ditulis, kemudian fayu'allif, ditulis. Itu pertama. Yang kedua, syai'un ullifa naqisan fayukmalu. Sesuatu tu ditulis akan tetapi naqis, kurang, maka yukmal, disempurnakan. Yang ketiga, ada khata'un, ada tersalah, kemudian fayusahhahu, ditashihkan. Yang keempat, mushkil fayushrahu, ada iskal, kemudian disyarahkan. Yang kelima, mutawwalun fayukhtasaru. Mutawwal, perbahasan yang panjang sehingga berjilid-jilid, kemudian diikhtisarkan. Yang keenam, muftarikun fayujma', berpisah, iaitu masalah-masalah tu di dalam kitab-kitab yang berpisah-pisah, kemudian yujma'u, dihimpunkan. Dia ada 6 tujuan. Ini kita tulis sikit lah. Jadi kalau dalam kitab Fathul Mubin fi mustalah fuqaha wal usuliyin, Syekh Muhammad Al-Hafnawi rahimahullah taala disebut tentang tujuan taklif tu. Pertama, syai'un
Nah, jadi ini saya ambil dalam kitab Fathul Mubin fi Mustalah al-Fuqaha wal Usuliyin, kitab karangan daripada Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi. Kalau kitab saya muka surat, muka surat 243. Jadi tujuan taklif, tujuan sesuatu penulisan itu ditulis, Syekh Ibrahim Al-Hafnawi mengatakan dia ada 6 sebab. Mesti ditulis tu kerana 6 sebab. Pertama, syai'un lam yusbik ilaihi fayu'allif. Sesuatu tu belum pernah ditulis, maka ditulis sesuatu perbahasan. Perbahasan tersebut belum pernah dibahaskan, maka ditulis. Contoh dia kitab Ar-Risalah Usul Fiqh bagi Imam Asy-Syafi'i, kan? Belum timbul lagi tentang perbahasan usul fiqh, membahaskan bagaimana istinbatul ahkam daripada Quran dan hadis. Maka Imam Muna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu membahaskan bagaimana dengan cara istinbat hukum, maka dia buat kaedah yang dihimpunkan dalam kitab Ar-Risalah Usul Fiqh yang pertama. Siapa boleh baca kitab Risalah Imam Syafi'i ini di antara orang alim allamah lah. Risalah Imam Syafi'i ini bukan mudah nak baca. Habis itu. Kemudian yang kedua, syai'u ullif anaqisan. Sesuatu tu ditulis akan tetapi kekurangan, maka disempurnakan. Ini seperti contoh kitab Tafsir Jalalain, kan? Yang dikarang oleh dua Jalal, iaitu Jalaluddin Ar-Ramli dengan Jalaluddin As-Sayuti, kan? Kemudian disempurnakan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Sesuatu ditulis akan tetapi berlaku pengurangan, maka yukmal, disempurnakan pada orang seterusnya. Ustaz Kemal pun bagi juga. Kalau salah silap tu mohon tegur juga. Moga dia pun di antara yang banyak mengaji dengan guru kami Babawan Autad. Habis itu, khata'un fayussahahu, ada kesalahan kemudian ditashihkan, diperbetulkan. Ini kitab apa, saya tak dapat nak datangkan contoh. Apa kitab yang ada salah kemudian ditashihkan kembali, diperbetulkan kembali. Mushkilun fayushrahu, ada iskal kemudian disyarahkan. Ini kebanyakan seperti mutun-mutun. Dalam kitab mutun-mutun kan banyak terlampau ringkas, maka perbahasan percakapan yang ringkas tu disyarahkan. Mutawwalun, perbahasan yang panjang kemudian diikhtisarkan, seperti kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Imam Ibnu Katsir itu mutawwal, kan? Kemudian diikhtisarkan oleh Imam Syekh Ali As-Sabuni, kan? Ikhtisar apa nama dia, saya tak tahu. Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir, kan? Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Itu di antara itu kitab yang mutawwal kemudian diikhtisar. Kemudian muftarikun, masalah yang bercerai-cerai banyak dikutuk-kutuk kemudian dihimpunkan, fayujma'u. Di antaranya kitab Sabilah, kerana kitab Sabilah tu diambil daripada kitab-kitab fiqh yang muktabar, kemudian dihimpunkan masalah tersebut, fayujma'. Itu di antara contoh muftarikun fayujma'u. Jadi kitab yang depan ni duduk di bahagian mana? Iaitu duduk di bahagian muskil fayushrah. Ada iskal, ada berlaku iskal pada masalah istilah falakiyah yang digunakan pakai oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Iskal tu di sisi mereka yang mubtadi lah. Adapun mereka yang dah faham mustalahat falakiyah yang ada dalam kitab Syekh Arsyad, itu mereka boleh huraikan. Maka ada iskal di situ, saya pun yushrah, mensyarahkan sekadar yang mampulah. Habis itu. Itu di antara nak beritahu kata tujuan penulisan ini adalah muskil fayushrah. Habis itu, lepas itu tanwirul muridin. Tanwir ni dia asal kalimah daripada nawwara yunawwiru tanwiran. Dia kalimah masdar daripada nawwara yunawwiru tanwir. Kemudian dalam Al-Quran itu Allah pernah sebutkan nur dengan dia. Jadi saya pakai nur untuk bersesuaian dengan masalah yang kita nak bahas. Jadi nur ni Allah sebut dalam Quran, Allah sandarkan qamar dengan nur, asy-syamsu dengan dia, iaitu pada surah
Kalau apa? Kalau dalam kitab tafsir Jalalain tu, dalam surah Yunus ayat yang kelima, jadi di situ pada ayat tersebut Allah sebut huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Allah Taala menjadikan matahari itu dia, cahaya. Wal qamara nuran. Allah Taala menjadikan qamar itu nur, cahaya. Terjemah kita cahaya belaka. Dia Allah sandarkan kepada syamsu, nur Allah sandarkan kepada qamar. Walaupun terjemah kita cahaya, akan tetapi maksud dia adalah berlainan. Dia tu adalah cahaya yang hakikiyah, cahaya yang zatiyah, cahaya sungguh. Adapun nur tu cahaya muktasabun, cahaya yang diambil daripada matahari. Itu nur. Itu boleh tengok perbahasan ni dalam kitab Hasyiah bagi Sawi, tafsir di atas tafsir Jalalain, surah Yunus. Habis itu, lepas tu saya letakkan nawwara yunawwiru tanwir, sempurna ambil dengan nur tu. Al-muridina, ini terjemah tajuk untuk menyatakan maksud dulu. Muridin ini maklum, muridina yakni muridus solah, dia daripada muridus solah, nak menjelaskan. Jadi tanwir nak menjelaskan, mencahaya yakni menjelaskan bagi mereka yang menghendaki sembahyang. Ala sabila muqtadin. Tapi saya lebih suka dengan nama yang diberikan oleh guru kami Babul Sekam. Akan tetapi tanwir ni masa dah diletak nama tanwir ni dah diletak kata aluan oleh guru kami sendiri, Ustaz Hanafiah Falak Johor, dan juga Ustaz Hanafiah Falak Johor dan guru kami Ustaz Abu Usamah Terengganu. Sebab itulah saya kekalkan juga dengan tanwir. Habis itu kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pada lafaz syiar syak bismillah, kemudian tengok di gambar-gambar belakang tu, gambar belakang tu, untuk kita letakkan segala maksud untuk perbahasan bismillah dan perbahasan sabilah nanti. Iaitu jadi gambar-gambar tu manfaat banyak, cuma kena letak sempurnakan dahulu apa yang dikehendaki pada gambar tersebut untuk perbahasan sabilah muhtadi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu taala. Bermula awal waktu zuhur itu daripada zawal, artinya gelincir matahari, daripada khattin nisfin nahar, yang ia pertengahan langit, kepada pihak maghrib, pada yang zahir bagi kita tiada pada diri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim tu kita bahas sedikit, ambil fawaid basmalah dengan perbahasan falakiyah. Sebab apa kena ambil fawaid basmalah dengan perbahasan falakiyah? Kerana kalau mereka yang pernah mengaji kitab Tuhfatul Ikhwan, Sawi Bayan, itu boleh tengok Hasyiah Tuhfatul Ikhwan, ada suatu perkataan musannif muhasyi Sawi Bayan itu menyatakan yang bagi likulli syari'in fi fannin an yatakallama 'alal basmalah minal fannil ladzi huwa syari'un fihi liyakuna qa'iman bihaqqaini haqqil basmalah wa haqqil fannil ladzi wa haqqil fanni. Jadi maksud dia lebih kuranglah. Itu boleh tengok sendiri, saya tak tulis sebab dia agak panjang, tulisan dia agak panjang. Tengok pada muqaddimah Tuhfatul Ikhwan, yang bagi likulli syari'in. Perkataan yang bagi ni kalau terjemah bahasa kita sayugia, atau lebih cenderung kalau tak salah juga kita buat satu cadangan. Yang bagi ni satu cadangan daripada muhasyi. Yang bagi ni, lafaz yang bagi ni lebih elok, rasanya lebih sesuai letak dengan terjemah cadangan. Cuma cadangan tu terkadang membawa kepada perkara sunat saja. Buat tak ada masalah, tak ada apa, buat dapat pahala, tak buat pun tak ada masalah. Maksudnya tak ada dosa pun. Ada juga terkadang yang bagi ni membawa kepada maksud yang wajib. Tak apalah tu. Habis itu. Cuma dalam kitab tersebut dia kata sayugia bagi mereka yang masuk pada sesuatu perbahasan kitab membahaskan bismillah dengan perbahasan kitab tersebut.
Yakni dia kaitkan bismillah dengan perbahasan kitab itu. Jadi contoh misal, kalau kita membahaskan masalah, kita baca kitab fiqh, contoh kan, kita baca kitab fiqh, kemudian kitab fiqh ni membahaskan af'al mukallafin kan, tentang hukum-hukum bagi perbuatan mukallaf. Maka bismillah, apa kaitan bismillah dengan dengan fiqh? Oh, ada munasabah kerana bismillah kalau sudut perbuatan mukallaf, baca ketika makan, oh sunat. Baca dalam Fatihah sembahyang, oh wajib, gitu. Jadi nak tahu munasabah, tengok maudhu' bagi sesuatu perbahasan ilmu, perbahasan utama bagi sesuatu ilmu. Ada tak munasabah untuk dibahaskan? Ada tak munasabah untuk dibahaskan perbahasan falakiyah, perbahasan sesuatu ilmu dengan bismillah? Contoh perbahasan nahu, membahaskan apa ilmu nahu? Membahaskan di antara kalimah mu'rab dengan mabni kan. Oh, bismillah kalimah Arabiah, ada munasabah nak dibahaskan. Lepas tu kalau dari segi soraf lah, membahaskan kalimah Arabiah juga pada segi wazan dia kan. Jadi ada tak munasabah dengan bismillah? Ada. Kalimah bismillah kalimah Arabiah daripada wazan apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada munasabah, maka boleh dibahaskan. Tapi masalahnya bismillahirrahmanirrahim ni kalimah Arabiah, sedangkan perbahasan falakiyah ni membahaskan tentang kawakib nujum, bintang-bintang dan segala planet-planet. Kalau gitu ada tak munasabah? Tidak ada kan? Bagaimana mungkin nak membahaskan planet, bintang-bintang dengan kalimah Arabiah bismillah? Maka tak boleh dibahas. Itu satu pendapat. Kalau ikut satu pendapat lagi, boleh dibahaskan dengan secara isyari, secara isyarat-isyarat. Saya pernah tengok kitab, saya pernah pegang sedikit kitab dan tengok baca sedikit tafsir isyari Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam maktabah Pusat Islam UKM. Ada Dr. Wan Haslan di izin lah, tengok-tengok apa semua. Cuma baca pun minta selalulah gitu. Sebab dia agak mujallad kan, agak berjilid-jilid. Habis itu. Cuma nak beritahu kata ada perbahasan yang dibahaskan Quran secara isyari, iaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Walaupun sebahagian ulama mengatakan itu tafsir isyari itu kebanyakan tu dhaif belaka. Walaupun dhaif, tapi kita bersandar di atas jalanan Imam Fakhruddin Ar-Razi pun di antara rujukan juga. Maka kita pegang juga atas itu. Kalau gitu kita nak bahas lah, kita bahas dari segi isyari. Kalau nak dari segi perbahasan lafaz kalimah, itu tak munasabah nak dibahaskan. Nak bahas daripada bismillah kalimah Arabiah dengan perbahasan falak, tak mungkin. Maka kita bahas dari sudut isyari saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim tu kita bahagikan pada dua bahasan. Pertama pada segi haraf. Yang kedua pertama iktibar haraf, yang kedua iktibar taqatu', iktibar potongan. Yang pertama iktibar haraf, ba tu 1, sim tu 2, mim tu 3, alif tu 4, lam pertama tu 5, lam kedua tu 6, ha 7, alif 8, lam tu 9, ra 10, ha 11, mim 12, nun berapa? 13, alif 14, lam 15, ra 16, ha 17, ya 18, mim 19 kan. Jadi iktibar pertama iktibar haraf. Iktibar haraf satu, yang kedua iktibar taqatu', iktibar potongan. Iktibar potongan haraf jar dengan majrur kira satu. Bismi tu, bismi jar majrur kira satu. Allah tu kira dua. Ar-Rahman tu kira tiga. Ar-Rahim tu kira empat. Itu kira taqatu'. Jadi kita nak bahas dari segi mana? Kita bahas dulu dari segi taqatu' dulu, iaitu potongan tu. Jadi segi potongan, bismi jar majrur itu kira satu, Allah dua, Rahman tiga, Rahim tu empat. Maka empat ni isyarat di atas perbahasan falakiyah secara isyari, boleh dibahaskan pada empat masail. Boleh kan dia empat atau tiga perbahasan, tengok. Pertama dari segi al-jihatu al-arba'atu
al-asliyatu, iaitu masyriq, maghrib, shimal, janub. Satu. Yang kedua, unsur yang empat bagi bumi, unsur utama. Satu, dua dah, dua perbahasan. Tiga, bahasan ketiga. Itu susun, kau boleh susun kat gambar lah. Letak kat gambar-gambar belakang tu. Tu letak kat gambar sini. Letak kat gambar sini. Sebab kita nak guna. Ya. Letak kat gambar alif belakang tu. Jihad arba'ah letak kat sini. Bagi jelas jihad arba'ah tu. Nanti semua kita akan guna untuk masalah tanwir tu. Jihad arba'ah, masyriq, maghrib, shimal, janub. Tu shin, shimal, green tu isyarat maghrib, janub, tu masyriq, betul, masyriq, maghrib, janub, shimali. Baca dengan fathah jim, jangan baca dengan dhammah jim. Ini lain. Ini perbahasan lain pula. Lepas tu yang fusul arba'ah tu letak kat sini. Yang fusul arba'ah satu lagi. Letak kat sini. Itu semua nanti kita akan guna faham untuk guna pakai untuk faham perbahasan syiar syad. Sini letak susun terus apa? Faslur rabi'. Ini semua kita akan guna nanti. Saif. Korif. Ni fusul arba'ah. Kalau bahasa Inggeris tu
Tu. Dan yang terakhir ni fusul arba'ah. Yang lagi bahasan terakhir ni panggil fusul, musim yang 4. Lagi nuqatu arba'ah. Empat titik. Ini pertama, ni kedua titik ni. Ni ketiga titik. Ini yang terakhir. Tu. Kalau noktah tu faedah dia apa? Di antaranya tentang mengetahui masalah istiwa azam, fawaid dia. Selain itu juga mengetahui tentang mereka yang mengkaji lebih dalam, mereka akan tahu tentang cuaca. Bila beralih matahari pada noktah titik tersebut, maka perubahan cuaca akan berlaku. Tu. Tu habis. Jadi kalau bahas dari segi taqata', iaitu potongan bismillah, itu dibahas dengan 4 potong. Maka 4 potong tu jar majrur 1 potongan,
Allah potongan yang kedua, Rahman 3, Rahim 4. Maka 4 potongan tu mengisyaratkan di atas beberapa perbahasan masail falakiyah. Yang pertama membahaskan jihad arba'ah asli. Bila kita tahu ni semua titik ni, maka kita nak cari kiblat tu mudah. Lagu mana nanti lah. Nanti insya-Allah harap ada rezeki boleh kita buat kiblat kat luar nanti insya-Allah. Kami hanya guna tu je dah, alat apa? Yang tu. Roundboard apa? Bulatan tu. Bulatan circle tu. Tu RM3 lah, nak beli RM3 je. Tak mahal pun. Masyrik, Maghrib, letak molek lah. Nanti kita akan tunjuk cara dia. Adapun kawan-kawan yang dah biasa ikut tu, tu mungkin tahulah. Ustaz Fikri Pondok, tu semua mereka tahu dah. Ustaz Azam tu banyak tahu dah belaka. Ustaz Bahaki, bahkan Ustaz Akmas ni pun mereka tahu belaka dah tu. Cuma ni kita tunjuk pada kawan-kawan yang mubtadi lah. Yang kedua, perbahasan tentang anasir arba'ah. Unsur utama, unsur 4 utama bagi bumi, iaitu 4 unsur. Nak cerita kata bumi kita ni dari segi falak, ilmu falak atau ilmu astronomi, itu tidak lari daripada 4 unsur utama, iaitu unsur angin kita, unsur utama, unsur air, unsur turab, tanah, hawa, udara, an-nar. Tu. Dan unsur ni kalau bahas lebih dalam pada segi ilmu ma'kulat, dia termasuk jisim latif, ajsamul latifah, yakni jisim yang bentuk keadaan dia tak tetap, dia fleksibel. Kalau air masuk bekas cawan, bentuk cawan, masuk botol, bentuk botol. Tanah masuk pasu, bentuk pasu. Masuk akuarium, bentuk akuarium. Contohlah. Hawa, udara, masuk belon bulat, bentuk bulat. Masuk belon petak, bentuk petak. Anar, api. Ni pun sama juga, cuma api ni tidak boleh duduk mencelahi dia. Sebab api ni sifat dia binasa, membinasakan. Kalau kita bahas lebih dalam sikit, iblis daripada api. Api membinasakan. Natijah dia, iblis membinasakan. Tu. Habis tu, itu kalau kita bahas dalam, cuma dia tak lari segala perbahasan ilmu, dia ada kait mengait, sama ada kait banyak, kait sikit, situ je. Okey, itu dari segi taqatu', potongan. Fusul arba'ah pun nanti kita akan bahas, dia fusul, dia tak nak bahas sangat. Nuqtah tu, kita nak ambil faedah nuqtah arba'ah. Kerana nuqatu arba'ah tu, titik tu kita nak tahu tentang istiwa azam, berlaku istiwa azam tu. Habis itu secara secara taqatu', secara potongan. Sekarang kita bahas pula dari segi haraf. Jadi haraf tu 19. Okey. Tak apalah, tak gaduh mana insya-Allah. Cuma walaupun kita tak gaduh, tak tergesa, kok mana pun kita wajib habis kalau boleh sebelum asar lah. Kalau boleh, kalau tak boleh kita tarik sikit selepas asar lah. Masing-masing pun nak balik jauh-jauh belaka tu. Alim, okey. Nak tulis dulu apa tulis, saya nak padam lah tu. Habis tu. Okey, sekarang kita bahas dari segi haraf. Maka kalau bahas dari segi haraf tu 19 haraf basmalah. Secara isyari menunjukkan perbahasan falakiyah, dia boleh bahas 2 masail pada harfan tu. Noktah tu jaga molek ni, noktah pertama, noktah kedua, noktah tiga, noktah yang keempat, noktah. Habis tu dari segi haraf, dari segi haraf 19. Haraf 19 guna gambar rajah ni.
Guna gambar rajah ni tak apa. Dia hak tula je. Gambar rajah tu semua sebab saya tak nak terlampau ni kan, terlampau banyak dobit sehingga pening kepala. Tulisan kalau boleh jaga molek lah. Supaya nanti kita boleh rujuk kembali tu, faham istilah dia. Tadi guna hak ni guna hak ni tadi. Yang dobit guna hak ni. Yang ni kita guna hak ni. Guna hak ni. Hak belakang. Okey, secara isyari secara isyari pada segi haraf. Itu 19 haraf. Maka 19 haraf tu kita nak bahas dua masalah falakiyah. Ada 19 haraf. Bismillah tu 19 haraf. Okey, 19 haraf tu kita bahas dua masalah. Pertama bahas tentang kawakibus sayyarah. Dia sekali kawakibus sayyarah dengan kawakibu sawabit. Kawakibus sayyarah ni bahasa Arab, bahasa kita 7 planet yang bergerak. Ini buruj tu, buruj 12. Atau dalam bahasa Inggeris panggil constellation. Okey. Ini 7. Ini 12. Satu masalah. Masalah kedua, jadi pada segi haraf kan 19 haraf kan. Maka kita bahas dari segi isyari itu dua perbahasan, dua masail. Pertama masalah tentang kawakib sayyarah, kawakib sawabit. Kawakib sayyarah tu istilah ulama falak. Istilah astronomi dipanggil 7 planet yang berputar, yang berpusing, bergerak. Kawakibus sawabit pula dia adalah membahaskan tentang buruj 12 tu. Maknanya 12, 7, 19 kan. Lepas tu yang kedua masalah syuru Arabiah, bulan Arab tu, iaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, sampai 12 tu. Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah tu 12. Yang kedua ayam, iaitu hari-hari Yaumul Ahad pertama, Ahad, Isnain, Selasa, Al-Arbi'a, betul? Khamis, Jumaat, Sabtu. Tu 7. Cukup. Itulah. Jadi sekarang kita nak ambil mana? Hak ni maklum. Maka maklum la yus'alu anhu kan. Maklum, perkara maklum tak perlu ditanya. Selesai sini. Yang kita nak bahas sini, kawakibus sayyarah. Maka ambil gambar rajah ni untuk kita dobit masalah. Jadi kita guna pendapat yang mengatakan bahawasanya bumi itu sebagai markas alam. Berbeza dengan pendapat ni, iaitu
matahari sebagai markas alam, atau apa, center of alam kan, center apa dipanggil titik tengah bagi alam semesta. Jadi titik tengah bagi alam semesta ni matahari. Bahkan dahulu pun bukan saja orang ulama Islam, bahkan ulama-ulama orang alim yang ahli dalam bidang astronomi di kalangan Inggeris, mereka pun bersetuju bahawa bumi duduk tengah. Jadi sekarang kita nak bahas mana? Kita nak bahas iaitu pendapat ulama yang dahulu, bahkan ulama sekarang, bahkan dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab fiqh disebut tentang suatu syair. Syair tersebut membahaskan bumi sebagai markas alam, titik tengah. Tu. Kenapa bumi sebagai markas alam? Ini pernah dijawab oleh Allahyarham guru kami Kiai Usman Mandili, iaitu dua sebab. Kita kat situ. Apa tadi? Jadi Allahyarham Kiai Usman Mandili, guru kami pernah beritahu dua sebab, iaitu bumi sebagai markas titik tengah, iaitu kerana ada dua sesuatu yang paling mulia. Satu, sesuatu yang hidup yang paling mulia sekali. Iktibar dengan makhluk-makhluk yang lain, dia yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia yang bernyawa, iaitu jasad Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pertama. Yang kedua, kerana sesuatu makhluk yang mati, yang tidak bernyawa, dan dia juga makhluk yang paling mulia yang berada di bumi. Apa dia? Batu Hajar al-Aswad yang turun daripada syurga. Maka dua sebab inilah bumi itu diduduk tengah, kerana menghormati bumi itu. Ada dua makhluk yang paling mulia. Jadi kita nak kira pada sudut ulama falak Islam, bukan ahli astronomi hak ni. Kalau bahas ahli astronomi ni pun ada sebahagian pendapat yang mereka kaji pun, mereka akan jumpa, pasti mereka akan jumpa tentang perbahasan bumi itu duduk di tengah. Tapi selepas daripada itu, beberapa kurun daripada itu dibahas, kemudian diletakkan perbahasan yang baru, matahari duduk tengah. Tak apalah tu, kita tak nak bahas itu. Sekarang kita nak bahas dari sudut Islam. Okey. Sebab yang kita nak guna untuk falak Islam kan, tentang sembahyang, kiblat itu semua. Jadi kalau dari segi Islam, jadi bumi sebagai markas alam, titik tengah. Kalau gitu, mereka yang biasa mengaji kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fiqh, mereka akan jumpa satu syair yang maklum sungguh. Mereka yang mengaji kitab tafsir, tengok Hawashi lah, Hasyiah. Dalam Hasyiah tu ada banyak syair. Bahkan dalam kitab Ibrahim, Hasyiah Ibrahim Bajuri ala Ibn Qasim, tafsir Jalalain, Hasyiah Sawi, tafsir Ibnu Kasir, banyak semua, hampir semua tafsir menggunakan syair ini. Bahkan kalau mereka yang mengaji kitab Iqna', kalau tak silap, juz 1 atau juz yang kedua, di perbahasan mana saya jumpa, iaitu tentang Sahibul Iqna' sendiri. Dia menyatakan bahawasanya matahari itu duduk di yang keempat, orbit yang keempat atau falak yang keempat. Okey, yang kita nak bahas yang nombor 1. Nombor 2, maklum. Bila maklum, la yus'alu anhu, kita tak perlu nak bahas. Sekarang kita nak bahas yang pertama, Kawakibus Sayyarah dengan Kawakibus Sawabit. Kita ambil Kawakibus Sayyarah, iaitu 7 bintang yang bergerak, 7 planet yang bergerak. Maka 7 tu di mana? Pertama, dia kira daripada belakang. Qamar, falak yang pertama, Utarid, Fatazaharat, Zukhrah, Syamsu yang keempat, Mirrih kelima, Mushtari keenam, Zuhal ketujuh. Cukup 7 planet dah. Buka lah dalam kitab-kitab Iqna', Sahibul Iqna'.
banyak membahaskan tentang ini. Bahkan dalam Sahihul Iqna' sendiri menzahirkan perkataan dia, musannif Iqna' sendiri menzahirkan bahawasanya matahari itu duduk di keempat. Dia pun sekarang ni menyalahi. Walaupun menyalahi tak apalah, itu masalah lain. Kita tak nak bahas tu. Dia tengoklah keadaan kadang masalah tu dia sekali, kadang tu pendapat berlainan. Bila pendapat berlainan, tengoklah keadaan. Jangan terlampau gopoh-gapah lah. Contoh masalah kena kira lah. Contoh kita kata, nanti kita akan masalah kita bangkitkan jugalah. Contoh dari segi hukum mazhab, hukum fatwa. Kadang hukum mazhab dengan hukum fatwa berbeza kan. Contoh hukum mazhab, ambil lah bab mudah, bab zakat. Hukum mazhab lagu mana? Kita mengeluarkan, kutkan sesuatu yang mengenyangkan. Itu hukum mazhab. Lepas tu hukum fatwa lagu mana? Berlainan. Jadi nak cerita apa? Terkadang masalah tu dari segi fatwa, dari segi mazhab berlainan. Tapi kita orang mengaji jangan timbulkan perbalahan sehingga kena kata wajib ikut mazhab, tak boleh ikut fatwa, jangan. Sebab kita orang mengaji, kita tak nak timbul perbalahan. Maka kita kena timbang elok sesuatu sebelum kita utarakan. Kita mengaji, kita tujuan nak satukan. Tiba-tiba kita orang mengaji menyebabkan perbalahan. Tak selal gitu kan. Itu pun ada masalah dari segi mazhab lagu ni, dari segi fatwa lagu ni, berlainan. Bila berlainan tu lagu mana? Nanti kita akan cerita. Habis itu. Jadi nak cerita apa? Nak cerita tentang 7 kawakibus sayyarah. Jadi kawakibus sayyarah itu, yang pertama Qamar, yang kedua Utarid, Zuhra, matahari keempat, Mirrih kelima, Mushtari 6, Zuhal ke-7. Kalau nak tambah lagi 8 dan 9. Ini dalam kitab Mukhtasar Muhazzab Syekh Yasin Al-Fadani. Bukan saya kata, Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah ta'ala, bahkan dalam kitab-kitab Falakiyah pun sebut juga yang ke-8. Tambah sikit yang ke-8. Yang ke-8 adalah Kawakibus sayyarah, atau dipanggil tu tempat burus tu. Yang ke-9 Falakul A'zam. Ini dalam kitab Mukhtasar Muhazzab Syekh Yasin Al-Fadani. Kalau dalam kitab Syekh Yasin juga, Syekh Yasin kata ini bahasa istilah dalam falak. Dalam istilah syarak, kawakibus sayyarah ini disebut sebagai kursi. Kita ngaji-ngaji kan kursi tu, kursi duduk di falak yang ke-8. Falak yang ke-9 dari segi syarak dipanggil al-arsyu, arash. Yang ni kan kita maklumkan, arash ni kan di antara makhluk Allah yang paling besar kan. Sesuailah Falakul A'zam. Dan selepas daripada itu tu katanya fadha. Fadha ni kosong, tak tahu apa dia. Tu. Kita tak nak bahas itulah. Sebab kita nak faham tentang awqatus solah, arah kiblah. Itu falak syar'i yang kita nak bahas. Habis itu. Jadi Qamar, Utarid, Zuhrah, matahari falak keempat, Mirrih atau planet Marik kelima, Mushtari 6, Zuhal 7. Yang ke-8 Kawakibu, minta maaf, astagfirullah. Kawakibu Sawabit, minta maaf. Saya minta maaf. Minta maaf. Tolong tegur ni kalau tersilap. Minta maaf, saya minta maaf. Tentang Qamar ni, kenapa dalam syair-syair yang disebutkan dalam kitab syair ini menggunakan lafaz jamak atau plural. Kenapa disebut plural? Itu kita boleh tengok beberapa illah sebab. Ihtimal yang pertama, mungkin Qamar itu banyak sungguh.
Diri qamar tu, diri bulan tu banyak sungguh. Maknanya mungkin setiap planet tu ada bulan-bulan dia. Itu satu. Yang kedua, iktibar kedua, bukan qamar tu, diri qamar tu banyak, bahkan wajah qamar tu, atau dipanggil apa, pace apa, perubahan bulan tu daripada hilal ke hilal, tarbih awal, apa tu badar, lepas tu tarbih sani, lepas tu mihaq tu. Bulan berubah daripada hilal, lepas tu bulan berubah-berubah jadi badar, kemudian berubah. Itu takwil yang kedua, ihtimal yang kedua adalah bukan diri bulan, zat bulan, bahkan wajah bulan itu banyak, wajah dia tu. Itu ihtimal yang kedua. Jadi dua ihtimal itulah kita boleh tengok. Selagi ihtimal kerana darurah syair. Darurah syair tidak boleh tidak. Syair di sini mesti ditimbang dengan wazan jamak, tidak boleh dengan mufrad. Habis tu. Jadi ihtimal hak mana yang betul, wallahu a'lam. Cuma mungkin yang kebanyakan digunakan pakai oleh ulama iaitu dua ihtimal, dua andaian, iaitu bukan diri bulan, bahkan wajah bulan, keadaan bulan banyak. Yang kedua kerana darurah syair. Habis itu. Kembali masalah kita. Okey, habis sekarang habis pada masalah kes. Kita nak ni 7 ni je. 7 ni kita bubuh kat sini. Kemudian kawakibus sawabit. Kawakibus sawabit, ni yang kita nak ni. Untuk masalah kita nak tahu istiwa azam. Tu letak kat tu, dobit-dobit tu letak kat gambar tu lah. Nanti kita nak guna tu jadi tak perlu nak dobit lagi. Kalau jenis macam Imam Syafi'i boleh ingat, silakan. Ingat je ngapah. Tak perlu dobit. Saya yang 12 tu. Atau burus yang 12. Ni kita nanti kita boleh faham tentang istiwa azam tu insya-Allah. Kalau bahasa Inggeris tu mungkin boleh ubah sendirilah. Dia tak ada apa, semua tu maklum juga bahasa Inggeris tu kan.
macam asad, liu, apa, mizan, dacing tu, apa bahasa Inggeris dia. Siapa tak dobit, saya dobit kat mana saya tak ingat. Cuma bahasa Inggeris tu boleh tengok di apa, kalau apa istilah bahasa Inggeris tu, tengok dalam constellation buruj tu lah, dia akan jumpa. Habis itu. Jadi cukup masalah 12 buruj tu. Okey, ini secara isyari, maknanya 12 buruj di sini isyarat di atas kawakibus sawabit. Sebab apa dinamakan sawabit? Kerana buruj ini tetap. Adapun kawakibus sayyarah kerana dia bergerak. Bergerak, sebab tu sayyarah, berpusing. Okey. Jadi selesai 19 isyarat di atas harfan pada bismillah. Secara isyari perbahasan falakiyah yang ada pada bismillah selesai. Okey, masuk kepada perbahasan kitab. Itu semua kita akan guna pakai insya-Allah pada nak mengetahui nanti tentang istiwa azam, sedikitlah tentang waktu yang berkaitan. Dia kalau nak mengaji lanjut tu kena pergi ngaji khususi lah. Ni sekadar kita nak kenalkan ilmu falakiyah basic gitu. Sekadar kita mengaji dalam kitab-kitab fiqh atau kitab usuluddin, bila jumpa mustalahat istilah lagu ni, maka kita boleh faham apa maksud dia, murad dia. Habis itu. Habis selesai bahas bismillah pada sudut perbahasan isyari. Qala Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, bermula awal waktu zuhur itu daripada zawal. Bermula tu situ letak mubtada, daripada tu letak khabar dia. Muta'allaq dia lah, tapi kita tak nak bahas bahasa Arab sangat lah. Daripada tu dengan makna min. Sebab itulah Syekh Arsyad guna daripada isyarat ibtida'. Isyarat permulaan masuk zuhur tu zawal. Min ibtida'i. Sebab tu Syekh Arsyad menggunakan daripada. Setiap lafaz kalimah yang diguna pakai musannif kitab, terutama ulama-ulama dahulu, itu ada isyarat-isyarat tertentu. Apa zawal tu? Erti zawal tu gelincir matahari. Tukar bahasa kepada bahasa kita, zawal gelincir matahari. Habis itu. Okey, tengok syarah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita baca dengan kaedah nahwu kan. Bila kaedah nahwu, isim kena letak baris kan. Isim tak terima mati. Kalau berkaedah Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Habis itu. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulihi Muhammadin imamil a'immatil muhtadin wa imamil muridin wa ala alihi wa ashabihi musyabbahina bin nujum. Jadi alhamdulillah itu tak perlu bahas sangatlah. Bismillah, alhamdulillah, kerana saya nak mengikut Quran pada segi tartiban la nuzulan. Saya ikut Quran pada segi susunan Al-Quran, itu ditulis dengan bismillah, kemudian alhamdulillah. Itu ittifaq kebanyakan ulama. Adapun sebahagian ulama mengatakan sebab apa kata begitu, kerana Iqra' adalah ayat yang pertama diturunkan. Maka Iqra' tu nuzul, iktibar nuzul. Maka saya bukan iktibar nuzul, bahkan iktibar tartib Quran. Tartiban la nuzulan. Saya tulis lagu ni kerana iktibar tartib la nuzulan. Itu boleh tengok dalam kitab Faidul Khabir, perbahasan lebih dalam tentang ikut bismillah, alhamdulillah, itu pada segi tertib la nuzulan. Habis. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin. Selawat dan salam di atas rasulnya, Rasul Allah Muhammadin. Dan saya datangkan selawat dan salam itu kerana maklum Allah sendiri sebut di dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu. Maka isyarat kat situlah sepakat kebanyakan jumhur ulama itu mesti didatangkan sekali selawat dan salam. Kalau didatangkan berasingan, makruh hukum dia. Kerana Allah sendiri sebut selawat dan salam, melainkan ada warid, melainkan ada hadis yang menyuruh kita sebut selawat saja atau sebut salam saja. Seperti dalam tahiyat, assalamu alayka. Kita tak sebut pun as-salatu alayka kan. Sebut salam je. Melainkan ada warid, barulah kita boleh datangkan
secara infiradi, berasingan. Habis, Muhammadin imamil a'immatil muhtadin. Muhammad tu adalah rasulnya, Rasulullah Muhammad imamil a'immatil muhtadin, imam bagi segala imam-imam muhtadin, sifat yang mendapat petunjuk. Wa imamil muridina, dan imam ni muridi ai muridis salah, imam iktibar hakikat Nabi jadi imam bagi sahabat. Muridina ni iktibar hakikat adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Iktibar kita ni secara majaz, iktibar umum segala mukmin. Jadi iktibar hakikatan imam bagi para sahabat-sahabat. Nabi adalah imam solat bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Muridin ai solat, muridin as-sahabat, iaitu pada zaman Nabi dahulu. Adapun kita ni imam iktibar umum. Kerana Nabi ni lah, daripada Nabi lah kita faham kaifiyah solat tu bagaimana. Wa ala alihi wa ashabihi, dan selawat dan salam tu juga di atas keluarganya, keluarga Muhammad, ashabi Muhammad, al-musyabbahina bin nujumi, yang musyabbah itu sifat bagi ashabi, sahabat Nabi yang diserupakan dengan nujum, bintang. Wa ba'du, maka kat sini saya letak bara'atul istihlal. Cuma bara'atul istihlal ni secara iktibas. Apa tu bara'atul istihlal? Secara mudah, tak nak sebut panjang-panjang. Bara'atul istihlal ni pengarang kitab dia akan mendatangkan kalimah-kalimah atau tarkib kalam. Kalimah atau tarkib kalam tu menunjukkan perbahasan yang akan dibahaskan nanti. Contoh dalam sebuah kitab kita baca, tak tahu ni perbahasan apa, kita baca alhamdulillah wassalatu wassalam, lepas tu kita jumpa rafa'a wa nasaba wa khafada pada muqaddimah. Oh, ini isyarat nak membahaskan ilmu nahu. Maka lafaz rafa'a wa nasaba wa khafada tu isyarat di atas istilah dalam ilmu nahu. Maka kalimah rafa'a wa nasaba tu dipanggil bara'atul istihlal pada ilmu badi'. Perbahasan balaghah. Sebab balaghah tu dia tiga kan, maklum, iaitu perbahasan ilmu bayan, perbahasan ilmu ma'ani, bayan, badi'. Ma'ani ni kalau kita bahas sedikit, ilmu ma'ani ni ilmu yang membahaskan bukan pada semata-mata kalimah, dia membahaskan tarkib. Dia membahaskan tarkib. Contoh misal lafaz kalimah Rabbishrahli dalam Quran. Kalau iktibar Rabbishrahli itu fi'il amar kan? Ishrah fi'il amar. Adakah Nabi Musa menyuruh Allah Taala, perintah Allah? Bahkan tidak mungkin. Nabi Musa perintah pada Allah. Maka kat situ doa daripada bawah ke atas. Jadi palingkan tarkib asal fi'il amar kepada doa, maka itulah perbahasan ma'ani, ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani ni dia lebih umum daripada ilmu bayan. Ilmu bayan ni hanya membahaskan kalimah tu, butir-butir kalimah tu. Contoh Nabi seperti Badar, Nabi Muhammad seperti Badar, pada segi mana tashbih? Oh, situ berlaku tashbih. Oh, situ berlaku majaz. Oh, situ berlaku kinayah. Maka ilmu bayan ni lebih khusus daripada ma'ani, kerana bayan ni hanya membahaskan kalimah-kalimah je. Adapun ma'ani dia tarkib, membahaskan tarkib. Adapun badi' ni setelah membahaskan majaz yang berlaku pada tarkib pada ilmu ma'ani, majaz yang berlaku pada kalimah-kalimah pada ilmu bayan, maka dihiaskan kalam, tarkib kalam tu dengan badi'. Maka ilmu badi' ni lebih kepada nak mencantikkan tarkib. Walaupun mencantikkan, dia ada fawaid dia, faedah-faedah dia. Okey, kembali masalah itu. Kalau gitu, al-musyabbahina bin nujum dia termasuk di dalam ilmu badi'. Dia termasuk secara umum masuk dalam ilmu badi', iaitu pada bab iqtibas. Jadi sebelum kita pergi pada iktibas, secara umum dahulu. Secara umum bara'atul istihlal tu musannif pengarang kitab dia akan meletakkan kalimah atau tarkib kalam yang menunjukkan di atas perbahasan yang akan dibahaskan. Seperti kita pergi hari Jumaat, solat Jumaat, semasa khutbah, khatib dia akan baca satu potong ayat Quran. Maka satu potong ayat Quran tu isyarat di atas khutbah yang akan disampaikan nanti.
Maka satu potong ayat Quran itulah dipanggil bara'atul istihlal. Tu. Kalau gitu di sini bara'atul istihlal secara iktibas panggil. Iktibas tu apa dia? Boleh tengok dalam kitab Johar Maknun Jadi dalam kitab Johar Maknun, matan Johar Maknun, matan tu di antara matan dikatakan yang mengarang tu waliullah juga. Kerana Johar Maknun tu, matan Johar Maknun tu penuh dengan isyarat di atas ilmu tasawuf. Tu. Kalau baca biasa ngaji Johar Maknun tu, dia nak membawa kepada dia lughah tapi membawa ke balaghah, minal di kalangan balaghah musannif Johar Maknun. Akan tetapi perbahasan istilah tarkib kalam tu nak membawa kepada ilmu tasawuf. Tu. Habis itu. Okey, balik tentang perbahasan iktibas tadi. Iktibas duduk dalam ilmu badai. Iktibas tu apa dia? Iktibas wal iktibasu an yudammanal kalam Qur'anan haw hadisa sayyidil anam. Yani iktibas tu terkandung pada tarkib kalam dia. Yani tarkib kalam dia tu ada didatangkan Quran, ayat Quran atau hadis Nabi untuk mengisyaratkan suatu perbahasan yang akan dibahaskan nanti. Contoh, kalau dalam kitab contoh kita tak biasa dengan kitab Mukhtasar Muhazzab, kita tak tahu dia membahaskan perbahasan apa, ilmu nahu ke, ilmu falak ke, atau ilmu saraf ke, maka kita tengok mukaddimah Syekh Yasin kata alhamdulillah allazi ja'ala fis sama' burujan wa ja'ala fiha syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yazakkara aw arada syukura. Kat situ isyarat di atas dia nak membahaskan perbahasan ilmu falak. Kerana apa? Kerana disebut mukaddimah tu dengan cara iktibas. Alhamdulillahillazi ja'ala fis sama' burujan. Kan itu daripada ayat Quran kan? Daripada suatu ayat Quran kemudian diubah. Maka nak beritahu kata iktibas dia ada dua. Iktibas yang muhawwal, iktibas yang ghairul muhawwal. Iktibas iaitu suatu kalam Quran atau hadis yang diubah kemudian diletakkan pada mukaddimah, atau yang tidak diubah, ambil butir hadis, butir ayat Quran tu buh langsung pada mukaddimah untuk mengisyaratkan di atas perbahasan yang akan dibahaskan nanti. Maka iktibas tu ada dua. Muhawwal dipalingkan, ubahkan dia. Ghairul muhawwal. Ghairul muhawwal ni kita tak ubah langsung. Kita ambil butir Quran, butir hadis, buh langsung pada mukaddimah tu. Itu agak sukarlah, agak payah sikit ni. Tapi Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah ta'ala boleh buat pada mukaddimah dia. Maknanya kata bukan sembarangan orang yang mengarang kitab mendatangkan mukaddimah dengan cara iktibas ghairul muhawwal. Iktibas tu tak paling, ayat Quran hadis Nabi tu tak dipaling langsung, letak butir dia terus. Untuk isyarat di atas perbahasan yang akan dibahaskan. Jadi kalau perhati pada mukaddimah yang saya tulis, wa ashabihi, sahabat Nabi al-musyabbahina bin nujum. Sahabat Nabi diumpamakan seperti bintang. Jadi kalau kita perhati, ada tak ayat Quran atau hadis Nabi yang menyerupai dengan, ada kan? Iaitu apa dia punya hadis dia? Ashabi kan nujum. Tu.
Lepas tu Nabi kata lagi, ashabi kan nujum, sahabat aku tu seperti bintang pada segi bi'ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Mana-mana yang kamu ikut di kalangan sahabat aku, iqtada, kamu akan dapat petunjuk. Ihtada apa, ashabi kan nujum bi'ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Mana kamu ikut, maka kamu akan dapat petunjuk. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengaji mustalah hadis atau kita yang mengaji ilmu, itu sunat kita mengucapkan setiap lafaz hadis dengan au kama qala, supaya tidak termasuk dalam hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan tu. Sebab itulah mustalah hadis diletak au kama qala, atau sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi, supaya kita tak tergolong dengan takzib, pembohongan di atas Nabi. Nabi tak cakap pun, tapi kita cakap Nabi cakap lagu ni. Maka letakkan kalimah au kama qala. Dipanggil kalimah apa? Kalimah dipanggil tabarri, sirah tabarri. Sirah tabarri ini ucapan untuk kita nak berlepas diri. Tu. Bahkan dalam kitab-kitab pun, kalau kita karang pun, intaha Syekh Yasin, intaha Bujairi Mikna, maka itu pun sirah tabarri, untuk kita berlepas. Bukan aku yang cakap. Kalau nak kritik yang aku nakal ni. Tu. Habis itu. Jadi kembali masalah kita, ashabi kan nujum, sahabat aku tu seperti bintang. Okey, kalau kita perhati kat sini, ashabi kan nujum, dengan perkataan saya ashabi al-musyabbahina bin nujum, saya tukar sedikit, iaitu ashabi domir mutakallim saya ubah pada ashabihi, kepada domir ghaib. Lepas itu al-musyabbahina, musyabbahi ni diambil daripada mana? Diambil daripada kaf. Kaf kan harf tashbih kan? Kaf harf tashbih, saya ubahkan, saya zahirkan kaf tu isyarat di atas tashbih. Musyabbahina. Lepas tu bin nujum ambil terus. Maka ini dipanggil iktibas muhawwal. Ayat hadis Nabi yang saya ubah sedikit untuk dijadikan sebagai baratul istihlal secara iktibas. Maka itulah dipanggil iktibas muhawwal. Iktibas yang diubah sedikit daripada hadis Quran, hadis Nabi atau Quran diubah, maka ubah tu tetap dipanggil iktibas, akan tapi dipanggil iktibas yang muhawwal. Tu. Habis itu. Wa ba'du. Ini pun di antara bukan semata-mata hukum sunat, bahkan dia sunnah jalanan Nabi, iaitu mereka yang mengarang atau berucap di hadapan, maka selain bismillah, alhamdulillah, wassalat wassalam, sunat serta sunnah Nabi, satu jalanan Nabi, letakkan kalimah wa ba'du atau amma ba'du. Membahaskan pengarang kitab Barakah Makkiyah tu, Syekh Muhammad Musa, Al-Imam Muhammad Musa Al-Bazi, pengarang kitab Barakah Makkiyah, itu membahaskan amma ba'du ni, semata-mata amma ba'du ni lebih kurang 160 muka surat lebih, iaitu kitab dia An-Najmus Sa'du fi Mabahisi amma ba'du. Semata-mata nak membahaskan sunnah Nabi yang kecil, dibuat kitab. Kerana gemar sungguh mereka dengan sunnah Nabi, dibahaskan. Kitab pengarang dia Barakah Makkiyah tu, pengarang kitab Barakah mengarang kitab An-Najmus Sa'du fi Mabahisi amma ba'du, 160 muka surat lebih, nak menyatakan hukum, nak menyatakan i'rab tu semua. Tu. Syekh Muhammad Musa Al-Bazi rahimahullahu ta'ala. Biasanya kalau ulama India, Pakistan, Bangladesh, IPB istilah mereka, itu biasanya mereka meletakkan nama-nama anak mereka dengan dua nama Nabi. Depan nama Nabi Muhammad, belakang tu nama Nabi lain. Muhammad Musa, Muhammad Zakaria. Tu. Depan nama Nabi Muhammad, belakang tu nama Nabi yang lain. Itu kebiasaan jalanan ulama India, Pakistan, Bangladesh, IPB tu. Habis itu, qauluhu bermula awal waktu zuhur itu daripada zawal, artinya gelincir matahari. Ini pada habis dah
daripada perbahasan yang dikehendaki. Ni gambar yang kita nak buat rujuk di belakang tu, ambil gambar ni. Selagi kalau nak mudah, gambar ni satu, dan kalau boleh kita bila-bila tunggu, ambil nafas sikit, lebih kurang 5 minit, download ni dulu. Download. Tu. Download ni je. Tak perlu download banyak-banyak. Download 1, 2, 3 ni pun boleh, ambil 3 ni. Tapi penting sungguh kita guna hak ni. Lebih kurang 4 minit, 5 minit, kita ambil nafas je. Rehat sekejap lah, 5 minit je. Ambil nafas je. Bila-bila download. Untuk mudah kita faham, ni hak ni utama. Mungkin kawan-kawan lain yang dah biasa tu boleh tunjuk kawan-kawan yang baru datang. Habis. Okay, tengok kitab. Sebab kita kena habiskan sebelum berhenti zuhur. Wajib habis setidak-tidaknya dalam 5 muka surat sebelum zuhur. Jadi sebenarnya daurah ni paling kurang pun kita kenal mustalahat, tak apa dah. Istilah-istilah. Kalau nak tahu lebih detail, itu kena pergi ngaji Mukhtasar Muhazzab. Kalau guru kami Baba Wan Autad pun buat di Gombak, Selangor. Lepas tu hak ni kami buat juga di Bunut Payung setiap minggu, hari Sabtu, setiap hari Sabtu lah. Tu. Cuma dia akan maklumlah dalam grup madrasah Bunut Payung tu. Kena masuk grup, ada 300 ke 400 orang dalam tu kan. Takut kalau semua info tentang pengajian Ustaz Azri Hisham, Maulana Hussein dan guru-guru asatizah yang lain tu dimaklumkan di dalam grup hak besar tu. Takut mari-mari kau mana kata ada, ni gigi tak ada. Padahal kita tak ikut maklumat. Tu. Ramai pertanyaan yang kedua, ada tahu sekalian. Ramai bertanya, beberapa bertanya. Bagi yang tak wali, yang mendapatkan kitab. Akademik Jawi. Juga dia oleh pondok macam mana tak? Itu kena hubungi dengan Akademik Jawi lah. Yang ikut secara online tu kena telefon Akademik Jawi. Kalau tak silap, kawan-kawan kami yang menguruskan tu, diorang dah sebar link dah. Link Akademik Jawi, nombor telefon, minta maaf, bukan link, nombor telefon Akademik Jawi. Jadi dapatkan di Akademik Jawi lah, direct. Sebab kami minta maaf, kami tak dan, kawan-kawan kami pun tak dan nak post. Melainkan yang dekat-dekat ni nak pergi Pondok Berangan tak ada masalah, nak beli dekat pada saya ada, dan pada kawan kami Ikram pun ada juga. Jadi itu pada yang sekitar Pasir Mas tempat ni. Kalau untuk yang jauh-jauh macam luar daripada Kelantan, luar daripada daerah, itu lebih aula, lebih mudah dihubung dengan Akademik Jawi. Itu. Habis itu. Jadi dah download ni, yang paling penting Luna Solca tu nak guna. Okey, masuk gambar tadi tu. Qultu fihi, gelincir matahari atau zawalus syamsi.
Dalam bahasa Arab dipanggil zawal syamsi. Ini adalah bagi zawal syamsi itu dua bahagian. Pertama, zawal falaki. Kedua, zawal syar'i. Itu Dr. Nizar Mahmud dibahas sungguh perbahasan tentang zuhur saja. Dukhul waktu zuhri bizawali syar'i. La mutlaqan zawal, bukan semata-mata zawal. Ni saya ambil PDF, patut PDF dia hilang tah mana tah. Boleh cari sendiri lah. Apa nanti kita bahas, apa tu zawal syar'i, apa tu zawal falaki. Pertama zawal falaki, kedua zawal syar'i. Maka yang pertama zawal falaki itu adalah waktu permulaan sedang gelincir matahari daripada wasatis sama, ai pertengahan langit, atau selepas daripada halatil istiwa. Adapun yang kedua zawal syar'i adalah zawal yang mengiringi zawal falaki. Maka difahami daripada kedua-dua ini bahawa awal waktu zuhur itu tidaklah dengan semata-mata zawal. Okey, kita berhenti dulu, maka difahami. Jadi kalau tengok gambar rajah tersebut, jadi sebelum nak pergi pada perbahasan tentang gambar rajah tu, mungkin lebih aula untuk mudah kita faham pergi pada application tadi. Untuk pergi faham gambar rajah tu, pergi pada application tadi. Okey. Untuk faham gambar rajah tadi tu, kita akan guna application. Jadi okay, pengenalan sikit. Okey, ni rubuk mujayyab, iaitu di antara alat falakiyah ulama. Jadi ulama dahulu, bahkan ulama-ulama turas kita sendiri ni sekarang, mereka menggunakan rubuk mujayyab untuk mengetahui waktu sembahyang, arah kiblat. Okey, jadi kalau kita perhati rubuk mujayyab ni, dia adalah 1/4 daripada satu bulatan penuh, 360 darjah. Jadi ini dia 90. Ya, ini 90, dia cukup 90, dipanggil 90 darjah ni. 90 darjah. Jadi maknanya bila satu ni 90 darjah. Okey, sini satu bahagian tadi kan 90 darjah, bermakna 90 180 bawah. Lepas tu atas 90. Sini pun 90, maka cukuplah 360 darjah. Nak isyarat apa tu? Okey, 90 darjah, dia kalau sistem matematik, sistem ni kalau Ustaz Nafiah beritahu masa saya mengaji, dia menggunakan sistem trigonometri. Ni rubuk mujayyab ni, dia ada sin cos tan. Cuma saya lupa kaedah tersebut. Tu mereka yang mengaji trigonometri ingat, dia boleh convert masalah rubuk ni. Tak apalah tu, kembali masalah tadi. Okey, jadi 90 darjah, satu darjah tu bersamaan 4 minit. Kalau gitu, kalau 90 darjah bersamaan dengan berapa? Satu darjah 4 minit. Cuba kalilah, kali. Satu darjah 4 minit. 90 darjah bersamaan dengan 9 kali 4 360 minit. 9 kali 4 36. 360 minit bersamaan dengan berapa jam? 6 jam. Maknanya satu rubuk ni isyarat di atas 6 jam kan? 6 jam. Sini 6 jam, 12 jam. Atas tadi 6, atas kan? Cukup 24 jam. 6 jam, 6 jam, 6 kali 4 cukup 24. Maka 24 itulah isyarat di atas sehari. Dan 360 tu isyarat di atas setahun. Lepas tu adalah tambah-tambah tu semua. Itu adalah kiraan dia. Okey, kalau gitu,
kalau kita dah faham kata setiap satu darjah bersamaan 4 minit, kan? Bila kita dah faham kata satu darjah bersamaan 4 minit, maka gambar yang tadi tu, gambar yang dalam kitab tu, okey, ni ufukil ardi, atau kita ambil sini terus. Jadi ini ufuk ardi, ini ufukil ardi, apa mungkin ufuk bumi lah, ufuk bumi. Okey, east timur kan, masyrik, maghrib kan. Okey, jadi matahari naik. Jadi bila naik, maka dia akan berada pada jam 12.59 ni. Jam 12.59 ni dipanggil waktu istiwa. Waktu istiwa dalam istilah lain juga dipanggil halatul istiwa, keadaan istiwa. Jadi kalau kita tengok lafaz waktu istiwa atau halatul istiwa, ini kalimah ini dah tunjuk di atas maksud yang dikehendaki. Istiwa tu apa? Bersamaan. Apa maksud bersamaan? Yakni tidak boleh dihukumkan matahari ketika ini di masyrik atau maghrib. Duduk tengah-tengah sungguh. Istiwa sama. Kalau dalam istilah kitab Jawi, waktu rembang matahari kan, waktu rembang tu. Dan inilah waktu tahrim solat tu. Waktu di antara waktu tahrim sembahyang tu, waktu istiwa ni. Kemudian selepas dia berada dalam keadaan halatul istiwa, kemudian dia akan pergi kepada zawal. Ni kita nak masuk perbahasan ni, zawal kan. Dia akan pergi pada zawal. Semasa gelincir tu dipanggil, semasa digelincir pergi ke barat ni, semasa digelincir pergi ke barat itu dipanggil, jadi itu ni waktu istiwa. Atau halatul istiwa. Okey, semasa digelincir tu, maka itulah dipanggil zawal falaki baru. Selepas zawal falaki inilah barulah zawal syar'i. Persoalannya, maknanya waktu istiwa ini yang pertama, kemudian zawal falaki, kedua zawal syar'i. Okey, sekarang kita dah tahu tertib susunan kan. Istiwa, waktu istiwa, kemudian berlaku zawal gelincir, bahasa kita gelincir secara falak. Gelincir syarak inilah awal waktu zuhur. Okey, jadi kita nak cerita apa? Qadar berapa lama nak pergi zawal syar'i ni? Jadi kita dah bahas tadi, pergerakan matahari itu setiap bergerak tu dia bergerak dengan satu darjah. Satu darjah bersamaan dengan 4 minit. Kalau gitu cuba tambah 12 minit tu 4. 12:59 tambah 4 minit berapa? 1:3 minit itulah waktu zuhur. Cuba tengok application waktu zuhur. Kalau tengok waktu, ni waktu ni padam sebab dia ada masalah ni, masalah nak hubung plug. Kan? Nampak masalah tu. Jadi nak beritahu apa? Nak beritahu istiwa dengan zawal falaki ni lebih kurang waktu tahrim solat. Sebab itulah dalam kitab Sabilah, Syekh Arsyad beritahu waktu picik sungguh. Dalam kitab Sabilah kan, Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah ta'ala disebut waktu rembang matahari ni waktu picik sungguh, sempit sungguh. Sebab kita mengaji falak ni kan, kita nak tahu tentang awqatus solah kan. Melainkan dia berada di dalam masjid untuk sembahyang Jumaat di antara, itu tak adalah, itu masalah fiqh. Cuma kita nak cerita apa? Nak cerita kaitan dengan masalah falaki hadis sini tu. Habis itu. Itu dobit dekat gambar tadi. Dah nak ambil gambar dah.
Dobit pada gambar sini. Kita balik gambar tadi sini. Kalau itu dah mudah sikit nak faham. Okey, tengok kitab. Maka difahami daripada kedua-dua ini. Jadi ni kalau istilah dalam ilmu mengaji bahasa Arab tu dipanggil tafriq lah. Tafriq daripada bila kata dua bahagian, maka difahami daripada dua bahagian itu. Dipanggil tafriq. Mereka yang mengaji kitab lah. Biasa mengaji kitab Arab tu dipanggil tafriq. Habis. Maka difahami daripada kedua-dua ini bahawa awal waktu zuhur itu tidaklah dengan semata-mata zawal. Sebab kerana semata-mata zawal ini adalah hanya permulaan gelincir matahari. Kita dah faham tadi kan? Dia hanya semata-mata permulaan gelincir baru. Sedangkan awal waktu zuhur itu adalah mengiringi akan zawal, yakni mengiringi zawal falaki tadi. Maka kerana ini, yakni awal waktu zuhur tu adalah mengiringi akan zawal. Kerana inilah awal waktu zuhur itu mengiringi akan zawal. Berkata fuqaha, zawalus syamsi ay aqiba waqti zawaliha. Dalam kitab-kitab boleh tengok dalam kitab-kitab fiqh, bila dalam kitab fiqh, bila zawal syamsi ditakdir dengan akibah waktu zawal. Di antaranya tengok kitab Hasyiah Tarmasi juz yang kedua muka surat 353 Syekh Mahfud Tarmasi rahimahumullah taala ajmain, matbah Darul Minhaj. Dan kerana tu atofkan bagi kerana yang pertama tu tidaklah dengan semata-mata zawal, kerana semata-mata zawal itu adalah sebab sahaja bagi musabbab, iaitu masuk awal waktu zuhur. Maka ditanggungkan akan perkataan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah ta'ala dengan awal waktu zuhur itu daripada mengiringi akan zawal. Ditanggung, yakni bukan semata awal waktu zuhur itu daripada zawal, yakni mengiringi akan zawal. Artinya mengiringi gelincir matahari. Mungkin Syekh Arsyad tak nak panjang perbahasan falakiyah di sini, takut pening, maka dia letak semata-mata lafaz gelincir matahari. Hakikatnya bukan semata-mata mutlak zawal, bahkan yang dikehendaki adalah mengiringi zawal falak. Sebab itulah dalam kitab, kalau kita ngaji kitab fiqh muktabar, dalam kitab-kitab bahkan sabilah pun muktabar, cuma kitab-kitab Arab kita akan jumpa akibah, lafaz akibah tu ditakdirkan lafaz akibah, isyarat di atas bukanlah semata-mata masuk waktu zuhur zawal, bahkan akibah zawal. Tu habis itu, wallahu a'lam. Jadi gelincir matahari itu daripada khattin nisfin nahar, yang ia khattin nisfin nahar tu pertengahan langit. Gelincir tu kepada tu letak elok-elok muta'allaq dia gelincir kepada pihak maghrib. Muta'allaq letak kitab Jawi pun kena jaga molek. Muta'allaq dia biasanya kalau Tok Guru baca kitab Jawi, kalau haraf jar berhajat kepada muta'allaq, dia akan sebut 2 kali, gelincir kepada itu. Semua dah isyarat belaka, cuma itulah nak kritik je, tak sengaja tapi nak kritik. Pak kritik pula diviralkan, itu yang masalah. Viralkan pula netizen pula, oh betul, masalah lagi. Habis tu gelincir kepada pihak maghrib, gelincir kepada pihak maghrib. Gelincir kepada pihak maghrib tu pada yang zuhir. Kalau nak i'rab dia hal bagi gelincir matahari kepada pihak maghrib tu hal keadaan pada yang zuhir bagi kita. Taukid
Bagi yang zuhir pada kita, taukid dia tiada pada diri pekerjaan. Itu taukid, tiada pada diri pekerjaan. Taukid bagi pada yang zuhir bagi kita, bukan diri hakikat sebenar gelincir tu. Zuhir mata kita gelincir pada pihak maghrib. Okey, tengok qauluhu daripada khatin nisfin nahar, yang ia pertengahan langit, kepada pihak maghrib, pada yang zuhir bagi kita tiada pada diri pekerjaan. Qultu fihi, yakni awal waktu zuhur itu dengan mengiringi akan gelincir matahari. Ini kita dah maklum dah tadi kan. Awal waktu zuhur tu mengiringi gelincir, bukan semata-mata gelincir kan. Satu, iaitu matahari halatal istiwa. Gelincir matahari tu iaitu gelincir keadaan ketika istiwa, dengan qadar masa 1 darjah tadilah kan, maklum dah. 1 darjah yakni 4 minit. Kemudian daripada itu selepas matahari halatal istiwa tu adalah awal gelincir, maka ini adalah zawal falaki. Ini awal gelincir tu. Awal gelincir tadi dinamakan zawal falaki, atau dipanggil juga makulatu an yaf'ala, dengan iktibar ilmi makulat. Jadi kalau iktibar perbahasan makulat, dia baru duduk an yaf'ala, sedang berlaku. Seperti kalau perbahasan mudah, nak bagi contoh mudah, kalau Baba Ridauddin bawa contoh, seperti kita masak air, tengah gelegak tu, tengah gelegak tu yaf'al, an yaf'ala. Gelegak tu infial, terima kesan dah. Tu. Masa jetak, bahasa kita jetak itulah infial, makulatul infial. Sebelum dia jeletak tu, tengah gelegak tu yaf'al. Tak apalah tu, kita itu perbahasan lain. InsyaAllah ada rezeki akan siap juga penulisan tentang makulat asyarah. Itu bawah Akademi Talaki Kitab Turas UM Bangsa. Baru ni saya dah pergi dah Selangor bercakap untuk urusan cetakan kitab makulat tersebut, makulat Baboli Caya. Asalnya baca di buat daurah pengajian atas permintaan jugalah kawan-kawan apa semua. Bahkan saya pun malu, Dr. Wan Haslan pun seorang yang alim juga bidang usuluddin, dia pun mari ngaji juga. Dr. Wan Haslan Fakulti Usuluddin di UKM Bangi. Lepas tu dari situlah terlintas untuk tulis syarahan makulat asyarah. Hampir baru mukaddimah baru, Zakiyatul Fikrah bifahmil makulatil asyarah. Itu alhamdulillah lah, mukaddimah selesai baru. Baru nak masuk tentang perbahasan makulat Babul Caya. InsyaAllah ada rezeki nanti siap nanti, insyaAllah. Habis itu. Jadi sikit lagi. Kalau tanya tentang makulat ni secara umum lah, bahasa mudah kita nak tahu, makulat ni dia membahaskan ciri makhluk. Maka bila kita dah kenal makhluk atau ciptaan, automatik kita tak akan tertukar dengan pencipta. Pencipta dengan ciptaan tu berbeza. Berbeza dengan makna kata pada semua segi. Bila bahas makulat ni, dia khasais, ketentuan khusus bagi makhluk. Maka bila bicara makhluk, bicara tentang ciptaan, maka kita akan kenal kepada pencipta. Dengan kita kenal segala ketentuan khasais bagi makhluk. Ada masa, ada tempat, ada turun naik. Maka tidak bolehlah kita tahu tempat semua. Maka kita tidak bolehlah seorang yang mengaji makulat, dia tidak akan jumpa celah untuk dia berkata Allah turun, Allah naik, Allah bertempat di arash. Tak akan ada temu, dia tak akan jumpa untuk dia mengeluarkan perkataan lafaz Allah duduk, Allah berada di arash. Takkan boleh berkata semua, sebab semua itu khasais bagi makhluk atau khasais bagi ciptaan. Tidak mungkin sama sekali dua perkara yang berlawanan boleh berhimpun. Bila dah kata ketentuan makhluk, bagaimana mungkin kita boleh kata ada pada khaliq, pencipta? Kerana dua perkara yang berlawanan, khaliq dengan makhluk, tidak boleh berhimpun walaupun atas jalan bergilir ganti.
Contoh lah ni kita kata kipas tengah bergerak, kemudian ternafinya diam. Kerana diam dan bergerak tu dua perkara berlawanan, tidak boleh berhimpun. Walaupun tak boleh berhimpun, tapi boleh tak bergilir ganti? Boleh. Jadi nak beritahu kata pada Allah Ta'ala segala khasais makhluk atau makulat tidak boleh berhimpun pada Allah. Allah tu bukan makhluk dan tidak juga boleh di atas jalan bergilir ganti. Sekejap Allah duduk, sekejap Allah tak boleh. Pada makhluk boleh bergilir ganti kan? Tu. Habis tu. Jadi kembali masalah zawal falaki itu dipanggil juga makulat an yaf'ala. Kalau i'tibar makulat. Kemudian daripada makulat an yaf'ala itu adalah zawal syar'i atau awal masuk waktu zuhur. Ini adalah seperti penerangan yang lepas. Tengok penerangan sebelum tu. Jadi nak cerita pada gambar rajah ni, sini kita tulis, dia tulis shin kan, isyarat di atas masyriq. Ini isyarat di atas maghrib. Ini shimali, ini janub. Okey, kalau kita perhati, jadi masyriq maghrib, maka matahari ni dah beralih daripada garisan khonun hani. Khonun hani nanti kita akan jumpa. Khon ni isyarat, khon ni khattu, nun tu nisfu nahar. Jadi mereka yang mengaji bahasa Arab, mereka mudah nak faham. Kerana bila sebut khot tu apa? Garisan. Nisfu tu apa? Sebahagian siang. Maknanya isyarat bila matahari dah beralih daripada masyriq ke arah maghrib, isyarat di atas nisful awal nahar selesai. Satu bahagian siang tu selesai dah. Tinggal satu bahagian lagi. Maka ini dipanggil nisfu yang kedua. Jadi nak cerita apa? Nak cerita kata ni garisan ini ni. Jadi Syekh Arsyad diiktibar bawah. Iktibar ni bawah ni khattun nisfin nahar. Dalam kitab Arab diiktibar ni atas daerah nisfin nahar. Hak tu je. Berlainan pada tempat iktibar kira. Syekh Arsyad kira kat bawah. Sebahagian ulama fuqaha diiktibar daerah iktibar sini atas ni, daripada jim sampai shim ni. Kalau iktibar atas daerah nisfin nahar, kalau iktibar bawah khattin nisfin nahar. Ala kulli hal, secara khulasah, kesimpulan nak beritahu bila matahari beralih daripada masyriq ke arah maghrib, itu isyarat di atas nisfin nahar awal selesai, nak pada nisfun nahar sani pula. Maka garisan itulah yang membahagikan tu. Syekh Arsyad guna hak bawah, sebahagian kitab guna hak atas. Hak tula je. Cuma berlainan tempat kira. Kalau kira kot bawah khatin nisfin nahar, kira kot atas daerah nisfin nahar. Tu ya. Habis tu. Jadi kalau gitu tadi, maka kalau duduk betul-betul di atas ni, duduk betul-betul di sini, ni betul-betul kat sini, garisan ni atas ni sungguh, maka itulah dipanggil waktu istiwa. Tidak boleh dihukumkan di masyriq, tak boleh dihukumkan maghrib, betul-betul istiwa. Maka bila dia sedang istiwa, bila dia sedang nak jatuh, sedang zawal, maka baru dipanggil zawal falaki. Dalam iktibar makulat an yaf'ala, sedang gelincir baru. Bila gelincir sungguh, gelincir itu sungguh, itulah dipanggil zawal syar'i. Itulah makulat infial. Terima dah gelincir, selesai dah gelincir, maka masuklah waktu, awal masuk waktu zuhur. Tu. Habis tu.
Jadi waktu tahrim tu, qadar tu, 1 darjah. Kalau tak ada perbezaan data sama lagi pada wasap. Kalau macam ada pada istiwa tadi kan, kerja 4 minit. Kalau dah lagi pada wasap ni. Dia sekali Ustaz. Sekali. Maknanya qadar 1 darjah tu diambil guna oleh halatul istiwa dan zawal falaki. Dia sekali tu. Maknanya zawal falaki dengan mula tu halatul istiwa kan. Lepas tu zawal falaki. Hak dua ni 1 darjah tu. Maknanya masuk saja yang ke-4 minit tu selesai masuk waktu zuhur. Dia kata sebelum waktu zuhur tu 4 minit waktu zuhur tu waktu tahrim. Mudah gitu, waktu tahrim. Tu. Ni kitab Sabila. Tu muka surat 159. Tu je. Tu kan. Bermula haram tu Syekh kata. Bermula haram sembahyang lagi haram sembahyang lagi tak sah pada 5 waktu. 5 waktu. Makruh tahrim, makruh yang membawa kepada hukum haram. Okey, pertama waktu terbit. Nanti kita kira waktu segala. Lagu mana nak kira segala? Nanti kita kira. Yang kedua, rembang matahari hingga gelincir. Jadi istilah rembang dalam kitab Jawi, istilah kita halatul istiwa tu. Dan waktu rembang dan waktu rembang itu sangat picik, sangat sempit sungguh. Sempit sungguh. Tu kita nak tu. Sebab dia hanya qadar 1 darjah. Lebih kurang 3 minit je. Sebab minit yang keempat tu dah masuk waktu waktu zuhur. Tu. Dia kan qadar 4 minit kan. Qadar 4 minit. Jadi kita faham pada 4 minit tu halatul istiwa, kemudian dia gelincir tu lebih kurang ambil zawal falaki, maka 2 minit, 3 minit, masuk minit yang keempat terus masuk selesai.